Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat peluang yang Allah masih lagi kurniakan pada kita untuk kita memenuhkan dalam hati kita dan perasaan kita ini supaya kita ni sentiasa bersih daripada kekotoran. Dan dalam masa yang sama juga kita ni mengisi hati kita ni dengan perasaan-perasaan dan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita ni dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni, dalam hati kita ni ada satu sifat dipanggil sifat mazmumah. Kemudian dalam hati kita ni juga boleh dimasukkan dengan sifat mahmudah dipanggil. Ada dua benda ni yang biasa terjadi. Dalam Islam dia suruh kita ni buang segala sifat-sifat mazmumah. Lalu Islam nak suruh kita ni masukkan sifat mahmudah. Sifat mazmumah ni maknanya sifat-sifat keji. Sifat-sifat keji ni kita jangan biarkan diri kita ni penuh dalam jiwa kita ni perangai-perangai yang buruk. Perangai-perangai yang buruk ni datang daripada mana? Daripada dalam hati kita lah. Yang kita biarkan bertumpuk apabila kita dosa-dosa kita banyak, yang menyebabkan kita ni sentiasa penuh dalam hati kita ni perkara-perkara yang buruk. Manakala Islam disuruh kita masukkan dalam hati kita ni sifat mahmudah. Mahmudah ni maknanya perangai-perangai yang terpuji, yang mesti ada pada diri kita. Mahmudah ni kita dah bincang dah sebelum daripada ni nya. Di antara perkara yang mahmudah pada seorang menjadikan diri kita ni sifat mahmudah ialah kita meletakkan Allah keutamaan dalam kehidupan kita. Tauhid kita, tauhid yang meyakini hidup dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang pertama. Yang kedua, kita jadikan diri kita ni ikhlas. Dalam setiap perbuatan kita ni, kita diajar supaya sentiasa berikhlas dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita biarkan diri kita ni hilang keikhlasan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita diajar supaya kita sentiasa masukkan dalam jiwa kita. Kemudian yang ketiganya, kita diajar supaya masukkan dalam jiwa kita ni yang disebut dengan as-sidqi. As-sidqi ni maknanya kita ni sentiasa membenarkan dengan kata-kata, membenarkan dengan perbuatan, membenarkan dengan apa dia i'tiqad kita, yang kita ni benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil as-sidqi. Kemudian yang keempat, masukkan dalam jiwa kita ni perasaan zuhud dipanggil. Zuhud ni yakni sifat mahmudah yang mesti ada pada setiap seorang. Pada diri kita ni mesti jadi seorang yang tidak tamak. Lawan pada zuhud maknanya tamak. Dalam hidup seorang tersebut kadang-kadang kita jadi tamak. Kenapa kita jadi tamak? Kerana kita nampak dunia, kita tak nampak akhirat, menyebabkan kita jadi tamak dalam diri kita. Islam disuruh kita ni biar berlaku zuhud. Bila kita ada pada diri kita ni zuhud ni maknanya pada diri kita ni dengan segala apa yang Allah bagi pada kita, kita gunakan untuk ketaatan pada perintah Allah. Itu dinamakan dengan zuhud dalam hidup kita ni. Kemudian kena masukkan pada diri kita ni tawakal. Yang kelima, kena ada pada diri kita ni perasaan pergantungan kepada Allah. Ni dalam hati kita ni kena letak, jiwa kita ni kena kuat perasaan tawakal kita pada Allah. Segala sesuatu pada diri kita, fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Allah ajar, bila kamu sudah berazam dalam sesuatu benda, sama ada dalam perkahwinan, sama ada dalam pekerjaan, sama ada dalam persahabatan, sama ada dalam apa saja yang kita lakukan, fatawakkal ala Allah. Lepas pada kamu buat tu, kamu tawakal pada Allah. Ini yang kelima yang kena ada. Yang keenamnya ialah kita kena letakkan rasa kecintaan kepada Allah. Mencintai Allah itu menjadi keutamaan dalam kehidupan mukmin. Dalam mencintai Allah ni lah
yang kita bincang, Allah berhak untuk dicintai. Ini sifat mesti ada pada setiap di kalangan kita. Yang berhak untuk dicintai dalam hidup ni bukannya makhluk, tetapi yang berhak dicintai ialah Allah. Allah berhak dicintai dalam kehidupan setiap di kalangan kita. Bila kita letak Allah dicintai, kita mencintai Allah, kita sanggup redah apa saja yang disebut dengan halangan-halangan untuk mencintai Allah. Itu dia akan jadi demikian. Halangan malas dalam hidup kita. Misal contohnya, kita jadi ringan untuk kita bila kita tahu kita ni mencintai hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian halangan apa dia? Halangan pada kita ni benci kepada yang disuruh oleh Allah. Kita pun sanggup jadi ubah daripada rasa benci jadi kasih dan juga sayang kepada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja halangan yang menghalang pada kita untuk mencintai Allah, menjadi kita ni sanggup senang untuk kita nak laluinya. Macam anak-anak muda kita sebutlah, bila dia cinta kepada sesama makhluk ni, dia sebut lautan api sanggup ku renang, dia sebut demikian. Ni kenapa dia boleh sebut demikian? Kerana dia bila dia cinta betul, dia sanggup meredah apa saja yang dia lalui di hadapan dia. Dia sanggup tebalkan muka, sanggup mempertahankan semata-mata seorang tadi, semata-mata kerana dia nak tunjuk rasa cinta. Kita dengan Allah begitulah. Dalam hidup kita ni bukan begitu, lebih daripada begitu. Maknanya kita ni waktu mana kita tengah tidur, tiba-tiba kecintaan pada Allah itu mengentasi daripada cinta kepada makhluk. Dia panggil, kita sanggup bangun. Sanggup bangun walaupun kita tengah sedap tidur. Kita tengah sedap makan. Bila sampai saat di mana kita kena puasa, kita jadi sanggup untuk kita berpuasa. Kenapa? Kerana mencintai. Macam mana kita nak mencintai Allah ni? Dalam diri kitanya, tuan kitab kita ni, dia ajar pada kita dengan 5 sebab yang menyebabkan kita ni boleh jatuh cinta kepada Allah, ataupun kita menjadikan Allah itu berhak dicintai. Sebab yang pertamanya, bila kita menyaksi diri kita sendiri. Tengok diri kita sendiri ni. Maka bila kita tengok diri kita ni, pada diri kita sendiri, maka di waktu tersebut timbul perasaan pada diri kita ni mencintai Allah. Ni sebab ini kita bincang panjang sebelum daripada ni. Sebab yang keduanya, sebab dalam yang pertama ni, kita biasa dengar orang yang disebut oleh Hasan Al-Basri, man arafa rabbahu ahabbuh wa man ahabba ad-dunya zahada fiha. Hasan Basri sebut, siapa-siapa yang mengenali makrifati Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mencintai Allah. Bila dia kenal, macam orang Melayu kita sebut, tak kenal maka tak cinta. Siapa yang kenal Allah, maka wajib pada diri dia akan mencintai Allah. Wa man ahabba ad-dunya zahada fiha. Siapa-siapa yang mencintai dunia, dia jadi zuhud terhadap dunia itu. Dia rasa dia nak kepada dunia tadi. Dia akan jadi demikian. Kemudian sebab yang kedua, macam mana kita nak mencintai Allah ni? Iaitu mencintai orang yang telah berbuat baik, yang berbuat baik atas dunia ini sendiri. Yang menyebabkan kita ni, kita tengok pada orang, siapa yang berbuat baik pada kita hidup atas dunia ni. Orang yang berbuat baik pada kita, kita akan rasa sayang pada dia. Baik, dalam banyak-banyak rasa sayang, dalam banyak-banyak makhluk, ataupun dalam banyak-banyak yang berbuat baik pada kita ni, siapa yang lebih berbuat baik dibandingkan dengan Allah pada kita? Allah lah yang terbaik untuk diri kita. Kenapa? Nak kira nikmat Allah, tak terkira nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bila kamu nak bilang nikmat-nikmat Allah, tak terbilang banyaknya nikmat Allah. Baiknya Allah dengan hamba ni. Dalam hidup kita ni, banyak benda dah yang Allah tunjuk dalam hidup kita ni. Walaupun kita ni berbuat macam-macam gaya pada Allah, tapi dibalas dengan kebaikan. Ni bagaimana hebatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiganya, sebab yang ketiganya, kita akan jatuh cinta pada siapa yang berbuat ihsan pada kita. Ihsan ni maknanya belas dalam jiwa seseorang. Kita ni kan cepat jatuh cinta pada orang yang dia ada perasaan pada kita. Macam
kadang-kadang orang buat baik pada anak-anak kita. Jadi orang yang buat baik pada anak-anak kita ni, kita pun berbuat baik pada orang tersebut. Kenapa? Dia ada ihsan dengan keluarga kita. Mana-mana orang yang berbuat baik pada pasangan hidup kita, kita pun berbuat baik pada dia. Kerana ihsan dia pada pasangan hidup kita. Demikian juga dengan apa dia? Dengan kalau kita perhati dalam hidup kita, mana lebih ihsannya Allah kepada hamba? Allah paling ihsan dengan hamba. Dalam hidup kita ni, segala benda yang kita buat, segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ni, semuanya ihsan Allah. Belah ihsan Allah. Ihsannya Allah dengan kita ni kan, kita bangun tidur ada ihsan Allah. Kemudian kita tidur, di saat mana kita tidur, ihsan Allah. Allah berbuat ihsan pada kita ni. Banyaknya kebaikan yang Allah kurniakan pada kita. Dan yang keempat, iaitu mencintai setiap sesuatu yang bagus dan juga indah. Macam mana nak mencintai Allah? Maka kita perhati dalam hidup kita ni, dalam jiwa kita ni sentiasa nak pada yang bagus-bagus dan yang indah-indah kan. Mana yang lebih bagus dan mana lebih indah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagusnya Allah dan indahnya Allah dibandingkan dengan makhluk ini. Ini perbincangan kita sebelum daripada ni. Cerita pun panjang dalam bab bagaimana mencintai yang namakan dengan keindahan yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Hari ini kita sambung yang kelima. Sebab yang kelima, Allah berhak dicintai ini ialah sebab yang kelimanya pada kali ininya ialah untuk menjadikan kecintaan itu yang merupakan sebab yang kelima ialah adanya persesuaian dan munasabah. Tuan kita sebut, biar kita rasa sesuai dan juga munasabah. Rasa kesesuaian dan munasabah ni terjadi tak pada diri kita? Manakala munasabah ini yang menjadi penyebab kecintaan. Maka untuk menjelaskan masalah ini, ada di kalangan kita kata tak faham Ustaz. Untuk menjelaskan masalah ini, kita harus mengetahui bahawasanya munasabah itu ada dipergunakan untuk makna yang lahir dan ada untuk makna yang tersembunyi. Yang lahiriah seperti kata sababiyun, yang artinya anak kecil dengan pengertian asyibah, yang artinya sifat kekecilan. Maksudnya anak kecil itu disebut dengan kata kecil sebab disesuaikan dengan keadaannya. Iaitu masih kecil dalam segala-gala seperti tubuhnya, cara berfikirnya, sikap sehari-harinya. Itu dipanggil munasabah dan lain-lain lagi. Ada pun yang dipergunakan untuk makna yang tersembunyi ialah yang tidak dapat diketahui, seperti yang kita ketahui daripada kata ittihad ataupun menjadi satu ataupun bersatu. Maksudnya ia adalah kesesuaian antara dua orang tanpa melihat ataupun mengingat bagaimana keadaan masing-masing orang yang menjadi satu tersebut. Allah payah kita nak jelaskan beginilah. Kadang-kadang kan kita tengok suami isteri itu. Suami isteri sebelum dia menjadi satu keluarga, dia ni dalam keadaan yang terasing. Bila lama kahwin, nampak munasabah dia panggil. Ni maknanya daripada satu benda yang kecil kemudian menjadi satu keluarga. Lalu kita kata munasabah betul keluarga tersebut. Itu bahaya. Bahasa kita nak jelas. Jadi tidak memandang bagaimana bagus dan indahnya masing-masing perwatakannya, ketamakan dalam hati, harta ataupun lain-lain lagi. Yang demikian ini diisyaratkan oleh Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabda dia, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arrafa minha ittalafa, wa ma tanakara minha iktalafa. Rasulullah sebut apa dia? Ruh ataupun jiwa bagaikan sekelompok tentera yang tersusun rapi. Perasaan ini al-arwah junudun mujannadah. Ruh kita ni dengan ruh orang tu kadang-kadang kita jadi match, jadi senang untuk kita nak rapatkan kita dengan dia ini sendiri. Maknanya kerana kita tengok kesesuaian. Baik, kita dengan Allah ni sesuai tak sesuai. Ini cara dalam hidup orang mukmin. Dalam hidup orang mukmin ni kita ni tak sesuai nak bercinta sesama makhluk, tetapi kita kena yang paling sesuai mencintai Allah. Itu sifat dipanggil demikian. Munasabahnya kita ni dengan dalam hidup kita ni,
Kenapa kita nak bercinta dengan mencintai sesama kita? Tetapi letaklah kecintaan hanya kepada Allah. Ni kerana apa dia? Al-arwah junudun mujannadah. Rasulullah sebut, roh-roh ni di antara satu sama lain ini kelompok yang tersusun rapi. Fama ta'arafa min haqqi talafa. Mana-mana roh yang saling berkenalan, tentu bila berjumpa je dia rasa sesuai, dia panggil. Para hadirin sekalian, perasan tak? Kita ni kan, kalau kita pergi berjumpa dengan, kadang-kadang kita berjumpa dengan orang, bila kita berjumpa dengan seorang sebab kita rasa sesuai je kita berkawan dengan dia. Dia panggil susunan roh tu dah jadi rapat, dia panggil. Ada orang yang kita berjumpa dengan dia, cakap sikit kita rasa tak mesh lah kita dengan dia, tak sesuai lah dengan dia. Dia akan jadi demikian. Wa ma tanakara min haqq talafa. Mana-mana dia roh tu tak sesuai, dia akan bertengkar. Dia akan tak sama terus. Mana-mana roh yang mana-mana roh ni tidak sekata, maka dia tak akan jadi demikian. Jadi baik terus. Saya buat contoh yang mudah. Kadang-kadang kita ustaz-ustaz ni kan, bila berjumpa sama-sama ustaz, walaupun tak pernah berjumpa dengan ustaz ni, tapi kita berjumpa dengan ustaz ataupun ustazah yang satu fikrah dengan kita, dia akan jadi rapat, mesh terus. Mana-mana orang yang kalau kita berjumpa dengan dia, rasa pelik je dia ni. Dia mengajar ni macam tak betul je. Kita ikhtalafa, maka dia akan bertengkar terus. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-arwah junudun mujannadah. Kita dengan Allah ni, kita kena letak macam tu. Tuan kitab kita nak sebut demikian. Kata ta'aruf artinya sama dengan tanasub, iaitu berkenalan, dan tanakar maknanya tabayun, iaitu ada jarak antara dua benda. Maksudnya tidak berkenalan. Munasabah itu juga merupakan sebab yang menetapkan adanya kecintaan terhadap Allah Ta'ala. Kita dengan Allah ni maksudnya begitu. Kita ni biar ada munasabah dengan Allah. Biar kita ni rasa aku ni dekat dengan Allah. Aku ni hampir dengan Allah. Dia jadi demikian. Jadi bukannya disebabkan kerana perserupaan dalam bentuk ataupun yang terlukis dalam hatinya. Adapun adanya kecintaan itu semata-mata kepada berapa pengertian, iaitu munasabah kecintaan ini mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya Azza wa Jalla. Dalam hal sifat-sifat hamba itu diperintah untuk mencontohinya dan berakhlak dengan meniru berbagai akhlak yang dikendaki oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala nak jadi macam yang dipunyai oleh Allah Taala, sehingga ada suatu semboyan yang mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu, ada kata-kata yang sebut berakhlaklah kamu, berbudi pekertilah kamu dengan budi pekerti yang diajar oleh Allah. Bi akhlaqillah, yang dimiliki oleh Allah. Maknanya Allah nak apa dia? Misalnya sifat Rahmanur Rahim. Sifat apa dia? Sifat Latif, kelembutan. Sifat-sifat Allah ni, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu sikit daripada diri kita. Pada diri kita ni sendiri. Untuk hamba-hambanya. Supaya kita ni munasabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ke tak faham tu tahulah. Yang dimaksudkan ialah dalam mengusahakan sifat-sifat yang menjadi sebahagian daripada sifat-sifatnya. Allah Subhanahu Wa Taala seperti berilmu, misal contohnya. Berilmu, berbuat baik, melakukan kebajikan, lemah lembut, meratakan kebagusan, kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Ta'ala, memberi nasihat dan menunjukkan jalan yang sempurna kepada mereka, yakni jalan baik dan jalan benar, mencegah mereka daripada melakukan kebatilan sebangsanya daripada golongan keluhuran kemuliaan budi pekerti, dan sesuai dengan ajaran syariat yang murni dan agung nilainya. Sifat-sifat yang tersebut itu semuanya dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan sifat-sifatnya sekalipun dalam saraf yang sekecil-kecilnya. Dan kita ni ada sifat nak ada ilmu, ada sifat nak nak jaga kebersihan. Sifat ni munasabahlah dengan Allah, sesuailah dengan Allah. Lalu yang kita ni, yang kita, kenapa kita nak pergi cari selain daripada Allah lagi? Yang dalam hidupnya
bila kita ni dah sesuai dah dengan orang panggil dah kesesuaian dah berlaku tersebut, kita dengan Allah, maka hanyalah kecintaan ini berhak untuk Allah, bukan berhak untuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah beberapa perkara yang penting kita semua mengetahuinya dan merupakan sebab utama untuk menanamkan kecintaan kita kepada Allah dengan cara yang sungguh-sungguh. Kita kena letak demikian. Aku ni yang paling sesuai, aku mencintai Allah. Kita tengok ada kesesuaian. Ada orang yang bekerja tempat yang tak sesuai, dia panggil. Ada orang yang dia makan makanan yang tak sesuai, dia panggil. Kita ni di antara benda yang paling sesuai dalam hidup kita, orang mukmin yang apa dia? Mencintai Allah. Itu bahasa yang mudahnya untuk nak dipahami di kalangan kita. Kepada Allah dengan cara yang sungguh-sungguh. Keseluruhannya itu dalam hak Allah Ta'ala terletak dalam tingkat yang teratas sekali. Maknanya, kita dengan Allah ni mesti letak paling tinggi sekali. Aku cinta dalam hidup aku, Allah dia panggil. Itu sifat orang mukmin. Suatu bila kita berbuat sesuatu, lalu kita sebut kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, dia panggil. Bukan pada yang terendah. Bukan Allah ni berada di paling tingkat level yang paling bawah, tidak. Tapi Allah dia letakkan menjadi keutamaan dalam hidup. Segala benda lah. Dalam bab politik Islam. Dalam bab sosial Islam. Semua kita letak Allah dahulu dalam hidup kita. Jangan kita ni letak Allah ni bila kita terdesak baru cari Allah. Yang ni tak betul dalam kehidupan seorang mukmin demikian. Oleh sebab itu yang dapat diterima oleh akal yang sihat bagi orang yang mempunyai pandangan dan penglihatan yang jernih sesuai dengan isi hatinya, ialah kecintaan tersebut memang disebabkan adanya kecintaan sahaja. Ini sama halnya dengan masalah yang masuk dalam akal fikiran bagi orang-orang yang buta ajaran agama, yang mungkin mereka terima ialah kecintaan kepada apa-apa selain daripada Allah Ta'ala belaka. Orang yang tak ada agama, dia letak cinta dia kepada kerja, cinta dia kepada nama, cinta dia kepada keluarga, cinta dia tak letak Allah menjadi keutamaan dalam kehidupan dia. Kalau kita letak Allah menjadi keutamaan dalam kehidupan kita, kita ni akan jadi rasa, aku ni paling sesuai dengan Allah. Aku ni paling sesuai, letak kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita perlu menyedari bahawa orang yang dicintai, yakni yang daripada golongan makhluk, dan dicintai itu disebabkan salah satu sebab, yakni manakala ia mencintai orang lain itu dapat dilukis apa yang menjadi penyebabnya. Yang menyebabkan itu adalah kerana adanya persamaan dengan dirinya sendiri. Mengapa ia dicintai? Saya buat contoh mudahlah begini. Kadang-kadang kan ada orang yang dia bercinta sesama makhluk. Dia rasa dia match dengan orang tersebut yang dia nak cintai tadi. Kadang-kadang dia match apa dia? Di sudut kata bahasa dia. Kadang-kadang dia rasa saya ni sesuai kahwin dengan orang ni kerana apa dia? Kerana warna kulit sama lebih kurang, dia sebut demikian. Ataupun sama tinggi. Sama, dia rasa munasabah dengan diri dia. Ni dengan makhluk. Adanya persamaan itu sendiri adalah kekurangan dalam bercinta dan mengurangi kesempurnaannya. Bila ada orang tu dia rasa ada persamaan tadi, itu menunjukkan dia tidak sempurna. Namun demikian tiada seorang pun yang dapat menyendiri dalam memiliki sifat yang disenangi oleh orang ramai, melainkan di samping dirinya tadi pasti ada yang menyamainya. Jikalau dikatakan tidak ada yang menyamai, pasti ada kemungkinan bahawa tentu ada orang yang menyamainya itu, tetapi ia tidak mengetahui siapa orangnya. Munasabah tadi. Adapun yang sama sekali tidak ada yang menyamai dan tidak pula mempunyai syarikat itu, tiada lain hanya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan Maha Tunggal sendiri. Kalau kita ni tak sama, tapi yang terhebat daripada itu, siapa dia? Allah. Dia adalah Allah yang mempunyai segala sifat yang tiada hujungnya dalam hal keluhuran. Allah dalam bab apa dia? Dalam bab keluhuran, Allah lah yang terbaik. Kemuliaan, kesempurnaan dan tiada peserta yang merupakan isteri, anak, saudara, sahabat dan lain-lain. Sebab selain zatnya itu adalah makhluk belaka. Selain daripada Allah, semua makhluk. Memang sama sekali hal yang semacam itu akan merupakan kemungkinan untuk dilukiskan. Oleh sebab itu, maka sudah menjadi kepastian
bahawasanya dalam mencintai Allah wajiblah tidak dianggap sama dengan mencintai makhluk. Kita kena letak demikian. Dalam bab mencintai Allah, jangan buat macam mencintai makhluk. Jadi cinta terhadap Allah Ta'ala tidak boleh terjadi kekurangan. Bila dengan makhluk tentu kita ada kekurangan, tetapi cinta kepada Allah tak ada kekurangan. Sebagaimana halnya tidak akan terjadi pula syarikat ataupun persamaan dengan siapa pun mengenai sifat-sifatnya. Jadi Allah itu adalah yang sebenarnya berhak secara mutlak untuk dicintai. Allah lah yang berhak untuk dicintai dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Dan hanya Allah jualah asalnya adanya kecintaan. Dan cinta-cinta ni hanyalah untuk Allah. Sedangkan untuk melaksanakan kecintaan tersebut sebagai zat yang berhak, wajib dipercayai bahawa tiada satu pun yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala pengakuan mahabbah ataupun kecintaan sudah memenangkan ataupun memuaskan sebahagian orang jalan yang takut pada Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang dia letak mahabbah dia besar pada Allah, maknanya itu tanda kemenangan dah dalam hidup dia. Juga manakala banyak manusia yang salah faham ataupun keliru pemikiran perihal sangkaan mereka yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu memang memiliki sifat keindahan dan kecantikan, namun tidak memiliki sifat keluhuran dan keagungan, maka orang sebagaimana di atas itu jelas sekali tidak mengetahui bahawa Allah itu memiliki sifat keperkasaan serta ketenangan. Allah Subhanahu yakni tidak sukar untuk membuat dan melakukan apa saja yang dikehendaki olehnya. Dan Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Apabila sifat keluhuran dan keagungan itu berkaitan dengan timbulnya rasa takut dan khauf, sedangkan sifat keindahan dan kecantikan itu berkaitan dengan timbulnya ar-raja, timbulnya perasaan harap, maka dalam perbincangan yang kami bincangkan sesudah ini, yakni dalam bab yang ketujuh, ialah dalam hal khauf dan juga raja. Dalam bab yang seterusnya, apa yang perlu masuk dalam jiwa kita lagi lepas pada kita letak cinta pada Allah, masukkan rasa khauf dan juga raja. Bila kita dah ada dalam jiwa kita ni perasaan mencintai Allah, keutamaan dalam hidup, biar timbul yang ketujuh dalam jiwa kita ni apa dia? Perasaan al-khauf wal-raja. Rasa takut dan juga rasa harap pada diri kita ni. Kedua macam masalah ini termasuk dalam maqam ataupun kedudukan hati yang terbesar nilainya. Siapa yang ada dalam jiwa dia perasaan al-khauf wal-raja, maknanya tinggilah nilainya. Dan bagi setiap manusia yang mengaku sebagai muslim lagi mukmin, wajib meletakkan dan mengukuhkannya secara mutlak dan tidak boleh dilalaikan sedikit pun dalam jiwa seseorang. Dalam hati kita ni, lepas pada kita tak cinta pada Allah, maka letaklah perasaan al-khauf wal-raja dalam jiwa kita ni. Apa dia maksud al-khauf dan juga raja? Yang ketujuh saya dah sebut. Start daripada yang pertama, yang kedua, yang ketiga tawakal, zuhud dan sebagainya, sampai mencintai Allah. Dan yang ketujuh hari ini sambung lagi, masukkan dengan rasa khauf, al-khauf wal-raja dalam jiwa kita ni. Rasa takut dan juga rasa harap dalam jiwa setiap mukmin. Telah berkata Imam Ghazali rahimahullah, raja mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Maknanya raja, kita ni nak harap rahmat Allah, belas kasihan Allah. Dalam hidup kita ni kena ada demikian. Aku ni ya Allah, walaupun aku ni sebegini, tapi aku nak pada kamunya belah kasihan pada aku. Raja dia panggil demikian. Kemudian kena masuk juga dalam jiwa kita ni al-khauf, rasa takut. Takut pada diri kita. Takut ni kepada setiap apa yang disuruh oleh Allah kalau kita tak buat, dan takut kita kalau sekiranya segala benda yang dilarang oleh Allah kita terlanggar. Itu kena ada pada diri kita. Dua tu kena ada pada diri kita. Al-khauf wal-raja. Raja wal-khauf. Rasa harap dan juga takut. Takut tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Takut terlanggar apa yang dilarang oleh Allah dalam hidup orang mukmin. Dia kena ada pada diri kita demikian. Rasa aku ni bukan takut tak buat je, tapi kena takut kalau sekiranya aku ni sendirinya dalam hidup aku ni melanggar apa yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah dua buah sayap
yang dengan keduanya itu orang-orang yang menginginkan dekat ataupun didekat kepada kedudukan di sisi Allah. Siapa-siapa yang nak suruh diri dia ni dekat dengan Allah, dia kena ada yang ni, al-khauf war raja pada jiwa dia. Kita ni kan kalau boleh dekat dengan raja-raja, agung-agung, dengan pembesar-pembesar, orang-orang tertentu, kita rasa bangga je setengah di kalangan kita. Kenapa kamu tak rasa nak bangga diri kamu untuk mendekatkan dengan Allah? Dalam hidup kita ni, belajar untuk kitanya menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama, kemudian didekatkan kedudukan di sisi Allah Ta'ala, sama berterbangan ke arah itu, yakni ke tempat maqam yang terpuji, biar kita dapat kedudukan yang kedua perkara itu dapat diumpamakan sebagai kenderaan untuk menempuh perjalanan yang jauh sekali, iaitu menuju ke alam keakhiratan yang kekal dengan memperoleh keselamatan dan keamanan. Tidak ada yang ditakuti ataupun yang dibimbangkan, juga tidak akan terhalang oleh sesuatu halangan dan ujian yang berupa apapun pada diri kita. Kita wajib mengingatkan selalu bahawasanya setiap lembah dan jurang itu di alam baqa. Di alam baqa itu pasti dilalui oleh setiap manusia. Tuan kita sebut, kena ingat, kita ni bakal menjadi orang yang masuk dalam kubur, masuk dalam alam baqa, iaitu setiap di kalangan umat manusia. Sedangkan keadaannya amat menyusahkan siapa-siapa yang menempuhnya. Siapa-siapa yang nak tempuh alam baqa ni tak mudah, susah. Pada diri kita kena letak demikian pada diri kita, sehingga untuk dijadikan penontonnya agar dapat didekatkan diri pada zat Allah yang Maha Pengasih, yang tidak ada, tentu tidak ada kecuali ketekunan dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Macam mana kita nak suruh kita ni rasa mudah je nak lalu di alam baqa nanti, di alam barzah nanti? Dekatkan diri pada Allah sekarang ini. Waktu mana kita atas dunia ni, jangan kita jauh kita dengan Allah, jangan. Dengan penuh rasa takut terhadap tindakannya apabila sampai melalaikannya. Kita rasa takut kalau kita melalaikan perintah Allah, tak semayang, tak tutup aurat. Kita ni hidup atas dunia ni buat benda yang dilarang oleh Allah, tiba-tiba kitanya masuk dalam kubur. Allah takutnya kita. Macam mana kita nak lalui suasana yang dahsyat dan sesukar itu waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Memang benar, apabila dapat lulus daripada seluruh kepayahan dan kesukaran, pastilah akan mendapat mencium bau syurga. Ni sukar atas dunia ni kan, kita sukar kan, banyak benda yang kita sukar atas dunia. Sukar ni untuk dapatkan pahala Allah. Kita ni sukar, kadang-kadang nak semayang sukar, nak tutup aurat sukar. Ni baru dunia. Masuk dalam kubur nanti lagi sukar, lagi payah, kecuali bagi orang yang dia tuntun dah diri dia di atas dunia, dijaga dah dalam atas dunia. Masuk dalam kubur, lepas pada masuk dalam kubur tu, masuk dalam kubur sukar sekejap, himpitan kubur dan sebagainya. Kemudian lepas tersebut dia jadi mudah nampak bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita. Bahkan masuk ke dalamnya dengan izin Allah yang Maha Pemurah. Padahal jikalau kita meneliti hal ehwal kita sendiri pada zaman di saat kita ada di alam dunia ini, cubalah kita tanya pada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan? Cuba kita perhati diri kita ni, sepanjang kita hidup di atas dunia ni. Kita ni apa benda yang kita buat ni, yang kita lakukan dalam hidup itu? Sudah ramai, sudah banyak bekal kita untuk berpergian ke alam akhirat itu. Kita tanya balik, ada bekal tak untuk kita nak pergi ke alam akhirat? Bekalan apa yang kita buat di atas dunia ni, yang kita rasa kita boleh selamat? Nah, di sinilah letaknya kita wajib mengamati keadaan diri sendiri. Bermula daripada sinilah, kalau kita tanya, apa yang kita sedang siapkan diri kita untuk kita masuk dalam kubur sekejap lagi? Cuba tanya pada diri kita. Daripada sinilah kita akan mula dalam keadaan kita tanya diri kita sendiri. Kita pasti mengetahui bahawa kita ini akan menempuh suatu tempat yang untuk ke sana itu amat jauh letaknya. Lalu kita perhati betul-betul. Perhati, cuba bayangkan malam pertama kita dalam kubur. Macam mana keadaan yang kita mula ditinggalkan seorang-seorang dalam kubur. Kemudian lepas pada tu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian lepas pada tu bunyi hiruk pikuk dalam suasana barzah ini sendiri. Kemudian dalam masa yang sama juga
kita dalam keadaan yang kita ni tertinggal barang-barang kita atas dunia. Tak ada dah. Gadget-gadget ni tak ada. Apa pun tak ada pada diri kita. Yang kita bawa ialah bekalan amalan pada kita di saat yang demikian. Dalam kubur. Berat sekali apa yang kita akan tanggung. Yang kita tanggung. Dalam perjalanan tadi. Betul-betul melelahkan. Jalan itu diliputi oleh perasaan hati yang serba tidak disenangi. Dalam jalan yang kita di dunia ni pun kita penat. Masuk dalam kubur ni pun kita dalam keadaan yang sukar. Dan di samping itu tubuh dan anggota badan kita akan kepayahan. Dan kadang-kadang sudah lemah lonlai sebelum datang di tempat yang tujuan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, apakah yang kita pergunakan sebagai pendorong hati kita agar terus suka melanjutkan perjalanan yang menyedihkan tadi? Kita tanya diri kita, sebenarnya kita ni bersiap tentang apa dia untuk melalui saat-saat kita keseorangan di alam baqa nanti, di alam barzah nanti? Jawabnya singkat namun sulit untuk melakukan. Kita hidup atas dunia ni sekejap je. Tapi payahnya kita nak buat. Pendorong itu ialah raja. Tapi dalam suasana yang begitu, lalu keluarlah dia panggil raja. Raja ni harap. Walaupun kita ni buat sikit, tapi kita nak pada Allah, nak dipanggil syurga Allah. Atau harapan yang bagaikan tali pengikat yang kukuh dan kuat. Islam ni dia ajar demikian. Raja itu pun pahala. Mengharapkan itu pun pahala dalam jiwa seorang. Bila ada perasaan raja ni, kita dapat pahala yang banyak. Kerana nak timbul perasaan raja ni payah dalam jiwa seseorang. Nak timbul pada diri kita. Ataupun harapan yang bagaikan tali pengikat yang kuat dan kukuh. Agar harapan tersebut tidak akan terlepas daripada dalam jiwa dan hati. Selanjutnya wajib dimaklumi pula, apakah yang dapat diandaikan untuk menolak diri kita daripada nyala api neraka jahim. Lepas itu, kita bayang diri kita ni. Benar apa yang kita ni boleh terlepas daripada neraka jahannam dalam diri kita. Dan sisa yang sangat pedih dan menyakitkan. Macam mana kita nak boleh terlepas dalam kubur nanti saat mana kena seksa? Saat mana ditanya oleh malaikat munkar dan nakir? Saat mana kita seorang dalam kubur? Sedangkan kita kita masih diliputi oleh kesyahwatan yang macam-macam. Sedangkan dosa kita banyak. Dan keinginan yang aneka ragam corak dan bentuknya. Serta kelazatan-kelazatan duniawi yang amat menakjubkan dalam diri kita. Nah, ini pun penting pula untuk dibicarakan. Agar kita sudah berada di alam akhirat nanti. Untuk menolak semua itu. Tidak ada selain daripada cambuk yang mengajak kita agar takut kepada Allah Ta'ala. Dan memaksa diri untuk mengikuti ajaran agama. Dengan segala yang ada di dalam diri kita ini sendiri. Ini tuan kita ni, dia mengajak kita berfikir. Macam mana nak suruh dalam hidup kita ni timbul perasaan raja? Macam mana nak suruh timbul dalam diri kita ni perasaan al-khawf, rasa takut pada diri kita? Untuk mempelajari keseluruhan itu, perlu sekali kita memperolehi keterangan yang jelas dan benar perihal hakikat al-khawf dan juga raja, khawf wa raja tadi. Juga bagaimana jalan guna mengumpulkan dua macam perkara itu dengan jalan mengetahui pula apa yang menjadi kebaikan dan ataupun lawan daripada keadaan tersebut. InsyaAllah kita akan bincangkan apa dia sebenarnya al-khawf dan juga apa yang disebut dengan raja ini pada tajuk yang akan datang nantilah insyaAllah. Saya nampak tuan-tuan macam dah mula pening kepala tu. Kita sambung pada akan datang nantilah tentang tajuk ni pula yang mesti ada dalam setiap jiwa di kalangan kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.